Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Okey, page 225. Z dulu Silakan. Ya kot Ustazah. Ni yang waya kau ni kan. Betul. Betul. Wow, lawannya telekung Eliza. Patut lama cari tak jumpa. Wow. Cantik. Flower you. Kan? Okey, silakan Z. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun wa ya qaumi man wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Ambil wala Ustaz boleh? Boleh? Wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladzina Zai. Saya ambil kat wala aku boleh Ustazah? Boleh? Yang mana yang Kenapa Z punya gambar tak bergerak? Suara dia pun stuck. aqulu inni Sangkut lah. Ya tak? Suara Z sangkut kan? Ya, dia goyang-goyang. Lagi. Nampak dia goyang. okey tak? Sekarang Boleh? okey. Cuba sekali. Wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal lamina zalimin. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا من الصادقين. Ulang balik Z. Tak clear, sangkut tengah-tengah tadi. Yes. Dia melompat banyak. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Okay. Boleh? قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين
ولا ين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء Ya betul. Wa ana bari. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس Tabtais. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الملك بأعيننا Wahyina. واصنع الفلك بأعيننا Wahyina. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Okey. Sadaqallahu Kejap Z, azim. yang last tu boleh tak ulang sikit? Ghain tu jangan muraq, jangan lantunkan. Muk. Innahum mughraqun. واصنع الفلك بأعيننا Wahyina. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين إنهم مغرقون. Sangkut. مغرقون. Saya ambil kat mana Zah? Panjang lah. Wala tukhatibni. Boleh ambil kat situ? Okay. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Alhamdulillah. Barakallahu Terima Reza. kasih. Sama. Panjang ke Z? Tak, yang ayat last ni panjang. Ada tanda mat kan? Mungkin lah. Okey. Tak apa. Susah nafas sikit. Line Z tak apa-apa okey. Okey, next Eliza. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumi Min qaumi. wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumi. Ya. Terus Ustazah. Betul? Sakhiru minhu qala in. Ambil kat situ je. Tak apa, berhenti tu tu tak apa. Tapi tak boleh terus ambil sakhiru. Alright. Ambil dekat wa kullama marra alaihi. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Ya. Qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama
Cuba tengok kat situ Eliza, ada 3 dan ada 3 ke 4 dengung. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Cuma minta Eliza panjangkan sikit dengung dia. Okay. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Okey, cantik. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi Jangan ya. azab. Mai dengung Ya. kan? Ta'lamuna man ya'tihi 'adzab. Fasawfa ta'lamuna man dengar lagi ya. Betul Ya. ya. Hamzah. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi Mai dengung. Mai. Mai. Ya'ti. Jangan sekejap Fas- sangat mai tu. Okey. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yuh Tu. fasawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Ambil belakang sikit. Wa yahillu alaihi 'adzab. Wa yahillu alaihi azabun muqim. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru kulna mil fiha Boleh? kulna mil fiha min kullin zawjaini isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi. Ustazah? Ya, dengar. Okey. Ambil Mana balik. Ustazah? Wa Okey. ahlaka. Lepas tu Wa ahlaka illa. wa ahlaka illa man sabaqa alaihi qawlu wa man aman Ya. wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhu ibnahu wa Wanada Nuhun ibnahu. ونادى نوح ابنه وكان في مغزل يا بني Wa kana fi jangan mau. Ain. وكان في مغزل يا بني اركب Ya bunayya rukam ma'ana. Ba dengan mim sama makhraj jadi dia masuk mim. وكان في منزل يا بني اركم Ya bunayya jangan yar. وكان في منزل Tak jadi ain, dia jadi ghaid. Bukan ma. Huruf ain. Ya, tengah halkum bukan mak Kalau mak Okay. ain pun tidak, hamzah pun tidak, tak tahu pergi mana.
wa kana fi manzilin ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Cuma sikit dah dekat situ ya, jangan yor. Ya tetap nipis. Fi ma, boleh tak ulang sekali lagi? Wa Boleh? kana fi ma'zili ya bunayya rukam Ya. ma'ana. Ya nipis dulu, ra baru tebal. Ya. Fi Ya. manzilin ya bunayya kam ma'ana. Boleh? Boleh. Wala takum ma'al Takum sikit lagi dengung dia. kafirin. Wala takum ma'al kafirin. Wala takum ma'al kafirin. Ya. Qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'. Ya. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Illa marrahim. Pendek je. Illa man rahim. Pendek je. Tak boleh panjang. Rahim tu dia tak ada Rahim hayamim. tu. Okay. Ya. Illa man rahim. Illa marrahim. Illa man rahim. Ya. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Minal mugh. Jangan mugh. Mughraqin. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Ya. وقيل يا أرض ابلغي ماء. Tu sekali lagi bukan Ghain. ghain. Ardu bela'i. وقيل يا وقيل يا أرض ابلغي. Ya. Tak boleh sebut lah Ustazah, kenapa? Boleh. Cuma tak tahu makhraj kat mana tu. Tengah. Waqi. Waqi. وقيل يا أرض ابلغي. Kan Betul. boleh tu la'iyah. وقيل يا أرض ابلغي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. Boleh? Waghidhal ma'. Dia hamzah. وغيض الماء Ya. وقضي الأمر واستوت على الجود. Tekan sikit sebab kat situ ada sabdu. Wastawat 'alal judi. Macam tu ya? Ya. Ya. وقضي الأمر واستوت على الجود. Ya. وقيل بعدا للقوم الظالمين. Cantik. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي Boleh? وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Okey. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih Liza. Sama. Boleh tu antara ain dengan ghain tu. Kalau kita faham dia punya makhraj kan. Okey. Okey Suzy silakan 227. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu solihan fala. Berhenti. Boleh Boleh? berhenti kat situ, berhenti je lah. Solih. Salihin fala. Kalau nak sambung lah, tapi dia punya Kalau dengung tu. Kalau stop pun boleh. Ghairu salih. Oh, okay. Hmm, Okay, Ustazah. So ada inna. boleh. Ambil balik innahu. Innahu amalun ghairu solihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Ya. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Okay. Qala rabbi inni Bi pendek. Qala rabbi inni. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu. Betul. Bihi ilm. Oh, ilm. Ya. Okay. Qala rabbi sorry. Bi tak panjang. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm Ya. wa illa taghfir li wa tarhamni. Wataru. Tebal. Okay. Wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Okay. Ila ya Nuhu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala Umamim mimman ma'ak. Di mana Ustazah? Ambil balik. Mana nak ambil ni? Wa ala. Ambil ataupun ambil belakang sikit. Wa barakatin alaika. Wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak Ya. wa umamum Ustazah? Wa umamun. Pendek je. Dengar tak suara saya? Dengar? Okay. Wa umamun sanumat. Dengung. Oh, Wa okay. umamun. Wa umamun sanumat Alamak. Line saya ke line Suzy ni? Line Suzy Kak Ellie dengar suara saya kan? Line Suzy dengan Eliza sangkut. Dengar? Suzy punya line terus berhenti. Kenapa Suzy jadi statik tu? Suzy kan? Gambar dia statik. Eliza pun statik juga. Saya nampak Ustazah? Ustazah nampak saya kan? Okey kan? Nampak? Ada gerak-gerak kan? Z dengan Kak Alia memang kamera tak on. Kenapa tu? Alamak Suzy. Hai? Suzy. Tu ada? Line Suzy tersangkut. Saya Tadi dengar- nampak Suzy saya- statik. Kak Alia tak dengar saya- apa-apa. saya Nampak Suzy sembang. Saya tak pun gerak. tak auto rejoin Zara. Dia ya ke? Saya duk nyembang berdua dengan rejoin. Ellie. Tadi Suzy ngaji Kak Alia nampak Suzy tak gerak. Sebenarnya connection siapa ya? Tadi Z pun sangkut kan? Ke Ustazahnya? Tapi saya dengan Kak Ellie sembang boleh pula. Elok je. Tak ada sakit, tak ada lagging. Oh. Tak tahulah. Cuba Suzy ulang balik. Wa umamun Okey. sanumatti'uhum. Wa umamun sanumatti'uhum
Sum. Wa umamun sanumati'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Boleh. Okay. Tilka min amba'il ghaibi nuhiya. Hiha. Okay. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Boleh. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min Wala kau, jangan kau. Kau. Okay. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Hadza. Hujung lidah keluar. Hadza. Oh, okay. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Ya. Fasbir Jangan inna fos. Fa nipis. Fals yang tebalnya sad. fas. Ya. Okay. Yeah. Okay. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Innal aqibata lil muttaqin. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ya. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ilahin. Okay. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Ya qaumi la. Jangan kau. Okay. Ya qaumila. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran. Ajro. ajro. Jangan bunyi angin. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Jangan Ajro. Qalqalah. Aja. Okay. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Okay. In ajriya illa ala allazi fatarani. Boleh stop kan? Boleh. Afala taqilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi sorry. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum. Tak Boleh. sampai. Boleh? Alai. Tak boleh. Mana? Matubu. Tadi ambil memang daripada situ ke? Tak kan? Tak ambil daripada sum. Ambil balik. Sum. Mm-mm. Okay.
Thumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum midraran wa yarizkum. Boleh Ustazah? Salah tu. Bukan Eh? ra tu. Wa yazidakum. Zidkum. Rena Ustazah? Ambil balik. Yursilis sama'a alaikum midraran. Yursilis sama'a alaikum midraran wa yazidkum. Boleh? Wa Wa yazidakum. wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Okay. Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina Ambil wa ma nahnu. wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma Betul? Wa ma nahnu laka. Kenapa? Tak sampai. Ni nak stop. Oh. Kalau nak stop berhenti dekat an qawlik. An qaulik. Okey. Tu kalau nak stop. Semula lah saja. Di mana saja wama boleh? Wa ma nahnu. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu lika bimu'minin. Wa ma nahnu laka. Nahnu laka. Okey. Ang boleh? Wa ma nahnu laka. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Okey, boleh. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Suzy. Okey, next ke Eli. 228. Bismillahirrahmanirrahim. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushahidu Allah wa ashhadu anni bari'um mimma tushrikun. Ya. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ. Jangan heret. Ablagtukum. Yang jangan heret tu ba ke legin susah? Mestilah ghain. Ba kena qalqalah. Ablagtukum. Jangan re. Jangan ghain tu direkkan. Nanti dia jadi lantunan. Boleh ba tu sebab qalqalah. Law. Jangan lar. Ablagtukum. Sama tak dia punya level? Lar. Kan sama tu. Dua-dua tu kan? Nak matikan ghin tu je nak. Ablagtukum. Ablagtukum. Law. Ablagtukum. Re tu buang.
Ablaghtukum. Itulah namanya rokhawah. Lag. Laghtukum. Dia bukan lag. Tak mau. Ini laghtukum. Tapi tebal sebab ghain tu isti'la. Maknanya laghtukum. Law. Jangan tahan again tu. Tak boleh Laghtukum. tahan. Cuba. Wa in tawallaw faqad Tawallaw fa. fa. Yep. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Yeah. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Jangan syai'a. Syai'a. Ni bunyi benar orang utara. Syai'a. Tak mau. Dia bukan syai'a. Dia bukan A-Y-A-M. Yam. Yam. Bukan. Syai'a. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Tak boleh the. Dha Hafiz. sama macam ghain. Hafiz. Hafiz. Ada the. Tak mau. Tak mau. Itu dah. Jelas bunyinya tu. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Gitu. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum ونجيناهم من عذاب غليظ. Tebalkan. Dah betul dah tu. وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. Dengung. La'natan wa yawmal. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. Boleh. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت صالح baru ha. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا
Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Rin Terima kasih. Zazah. Rin. Pening nak betulkan tak dapat dia punya kunci. Kunci dia, mati tu, suara tu heret, bukannya lantun. Dia heret suara dengan lantun suara lain. Kalau lantun, marok. Rok tu kira lantun suara. Kalau heret suara tu, dia tak melantun. Macam Mau. fastaghfir. Tapi kena tebal lah. Jangan fastaghfiru. Fastaghfiru. Nipis tu. Kalau tau. Tahu. Tu. Fastaghfiru. Ya, Tapi jangan macam berhenti gitu. dekat rin tu. Kena sambung. Kalau berhenti nanti dia jadi lawan rokhawah apa? Hamas. Bukan Hamas. Dia jahar lah. Kan? Maknanya kena cuba kat situ lah. Macam faqad ablaghtukum. Ablautukum. Gitu. Terima kasih Zazah. Okey Kak Alia, silakan. Ke surat 227 227, 229. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala Dengung jangan tinggal. In kuntu ala. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi. Nafas pendek berhenti kat sini Ustazah. Tak apa. Boleh? Boleh sambung? Boleh. Wa atani. Wa atani minhu rahmatan famay yansur. Famay dengung. Famay yansuruni. Wa atani minhu rahmatan famay yansuruni minallahi in asaitu. Boleh. Fama tazidunani ghayra Ghayra takhsir. Fama tazidunani ghayra tahsir. Ya. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Ya, fi cuma fi tak cukup panjang. Okay, baik. Lagi sekali. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Ya. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Ya. Betul Ustazah? Boleh? Okey. Betul. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ya. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzi Dengung jangan laju Kak dengung. Salihan walladzi. Itulah kan nafas pendek nak kejar. Jangan. Nafas pendek kita berhentilah kat mana yang kita mampu. Tapi dengung tetap. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ah. Ya. Walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi'id. Wa min khizyi yawmi'id. Bunyikan kha jelas. Khi.
والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. Tak keluar lah. Dia kena Khi. 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 Kho boleh kho. Khi. Tu. Wa min khiz. Ya. Lagi sekali Ustazah. Boleh. والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. Boleh. Ustazah yang boleh tu. Ya, boleh insya-Allah. Inna rabbaka Jangan langgar in. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ka'an lam yaghnaw fiha. Ala inna thamuda kafaru. Tak sambung. Okey, sekali. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ala bu'dalli thamud. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Ya. Qala salamun fama labitha an ja'a bin ijlin hanif. Ya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Ya. La tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ya. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ya. Wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Itu saja. Boleh. Fadhahikat boleh ambil balik. Fadhahikat fabasyaru syar. Oh, Fadhahikat fabasharnaha bi ishaqa wa min warai ishaqa Yaqub. Lagi sekali Kak Alia. Fabasyarnaha. Fabasharnaha bi ishaqa wa min warai. Wa min tu tak cukup. Wa min wara. Sekali. Wabasharna. Ustazah yang ra ni Ya. wabashar. Fabasyarnaha. Sikit kan ra ni. Dia bukan tebal sikit, memang dia kena tebal. Hati Jalia ni. Okey, lagi sekali. Ya. Fabasharnaha bi ishaqa wa min warai ishaqa Yaqub. Okey. Boleh. Boleh, Kak. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Alia. Okey. Sekejap So kita berhenti 229. Kita terus dengan tajwid lah Sebab saya kena berhenti dalam 11.30. Page 229 tadi maknanya minggu depan 230. Okey, kita masuk tajwid. Sekejap. Kita sampai baris yang ke-7. Pelajaran ke-7. Betul tak? Betul. Betul Ya lah Suzy. Betul lah tu. Saza ni buku pink Ha. Okey. Kan buku pink kan?
Sebab last week saya tak masuk kelas. Oh ya ke? Ustazah. Pelajaran 6 Ustazah, Ustazah. pelajaran 6. Oh, pelajar dia Ustazah. suka hati je. Pelajaran 7, 6 belum. Loncat-loncat Ustazah. Aduh. Mudah tak terfikir dah. Fikiran dah ke mana dah. Okey. Ke-6 Oh, last week Sisi tak datang. Yo, domam. Oh, ramai Romad. tak masuk minggu lepas. Kita buat berapa tajuk itu? Ke kita mengaji je? Kita mengaji 2 page, tak ingat? Tak, Ustazah, kita ngaji 2 page, kita terus tajwid. Tapi tajwid kita habis dah semua. Pelajaran 4 5 dan kan? 5. 2 tajuk lah. Nanti tengok rakaman kalau takut tertinggal ke. Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran yang ke-6 iaitu huruf-huruf Al-Quran. Nah, ini yang penting ni. Ni yang daripada awal-awal kalau kita baca tu Asyik tak betul je sebutan kan. Inilah dia sebenarnya. Inilah dia. Gelak Gelak. Gelak. Okey. Alif, ba, ta, Kan nampak macam alah macam budak tadika je baca alif bata. ta, Tapi kita semak balik sebutan huruf tu. ro. Okay, so iyalah tu Eliza. Practice max. Okey, nombor 1 kita tengok huruf Al-Quran dikenali sebagai huruf hijaiyah. Yang mana disebut kat sini adalah yang masyhur lah daripada kalangan ulama. Ada yang kata 28 kan, ada yang kata 29. Jadi yang mengikut pandangan kebanyakan ulama ataupun jumhur lah. Jumhur tu maknanya yang masyhur iaitu 29. Kalau 28 tu dia rasa macam alif dengan hamzah sekali. Tapi 29 tu sebab alif tu lain bunyinya. Alif tu kan dia tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada hamzah. Ataupun ada huruf-huruf lain yang berdampingan dengannya. Okey. Tengok ini ada 29 huruf-hurufnya yang mana dia tulis dalam Rumi. Yang Rumi ni kita jangan tengok saja dia bagi sebagai panduan saja, tapi untuk kita sebut dan pastikan betul, kita tengok yang dieja dengan jawi, pecahan dia. Nanti dia ada kat situ. Okey, kita terus masuk nombor 2. Okey, tengok dulu nombor 2. Penulisan huruf hijaiyah terbahagi kepada 3 bahagian. Bila disebut penulisan huruf hijaiyah, bermakna setiap huruf itu perlu dibuka ejaannya. Perlu dieja. Okey. Jadi nanti dia akan tulis kat bawah tu ejaannya. Cuma dia tengok kat sini. Nombor 1, 22 huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan huruf selepas. 22 huruf yang bawah ni, dia duduk dekat tengah-tengah lah maknanya. Sebelum dia boleh disambung dengan huruf lain, selepas dia pun boleh disambung. Itu yang pertama kategorinya. Yang kedua, 6 huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum saja. Selepas huruf-huruf yang 6 ni tak boleh sambung. Kalau sambung apa jadi? Tidak dikenali huruf tu huruf apa. Contoh alif, lepas alif sambung dengan huruf lain, maka alif itu tidak jadi alif. Ini contoh. Maka alif itu jadi lam. Kan? Contoh saya conteng je lah kat sini. Cuba tengok. Ni alif, kan? Lepas tu ni ra. Contoh Kalau saya buat alif sambung dengan ra, apa jadi alif ni? Bukan alif, tapi dia jadi bayangan lam. Begitu juga dengan huruf waw, zai, ra, zal dengan dal. Tak boleh bersambung. Nanti dia tak jadi huruf ataupun tidak dikenali. Tu. Okey, itu kategori yang kedua. Kemudian yang ketiga, 1 sahaja huruf yang tak boleh bersambung dengan apa sekalipun huruf. Sebelum dia tak boleh, selepas dia pun tak boleh. Dulu saya belajar kan, ustaz saya sebut huruf tu huruf sombong. Ustazah. Ya. Sorry, sebelum tu. Nombor 2 tadi, 6 huruf yang boleh disambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Sebelum. Tadi Sebelum huruf alif lah. Sebelum sahaja yang boleh, selepas alif tak boleh. Macam saya buat tadi, alif dengan ra. Alif dengan ra, alif kat depan. Itu lepas alif, Kak Lia. Ni yang Lepas alif tak boleh, sebelum boleh tak Kak Lia? Kak Lia tak? Faham tak? Cuba letak ya kat sebelum alif, jadi ya. Sebelum alif macam ni kan? Ya, lepas tu alif. Ya. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak ya alif? Maknanya saya confused sebab
Dia tak sebut alif kat sini. Dia kata 6 huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Maknanya yang 6 ni alif sahaja yang terlibat. 6 huruf ni yang terlibat sekali dengan alif lah. Tadi saya contohkan je alif tu. Cuba saya bagi waw atau zal. Okey, wow. Okey. Ah. Wow. Okey, Jadi katalah yaumi. Okey. Ya dengan waw. Boleh tak Kan boleh bersambung? sambung. Huruf sebelum waw boleh sambung tak dengan waw ni? ya dengan waw boleh. Okey. Kalau waw Katalah saya dia buat tak boleh sambung. waw dengan ya apa jadi? Oh, Macam mana boleh sambung jadi fa? dia jadi fa pula. Kan Kan? tak boleh waw tak Dan boleh sambung. kadang-kadang tidak dikenali huruf tu bila bersambung. Tu maksud dia. Okey, alif dal. Alif dengan dal tak boleh lah sebab alif pun memang selepas dia tak boleh kan. Maka katalah nun dal. Nun boleh sambung dengan dal kan sebab nun tadi huruf yang nombor 1. Boleh sambung. Tapi kalau dal nun macam mana? Dal lepas tu Dengan nun. Ha, Tak macam tahu mana? lah apa rupa dia. Tidak dikenali. Maknanya 6 huruf ini sebelum apa-apa huruf yang boleh bersambung dengan 6 huruf ni. Dia Tapi boleh apa-apa tu sambung. pun tengok pada nombor 1 lah. Senarai huruf nombor 1. Tapi selepas huruf yang 6 ni tak boleh bersambung dengan apa-apa huruf. Okey. Tu maksud dia. Jelas tak? Jelas. Okey. Tak apa. Kita nak mengkaji huruf kan. Macam gitulah. Okey, jadi yang ketiga tadi apa? Patah balik. Satu huruf yang tidak boleh bersambung secara mutlak. Tak boleh. Macam mana pun tak boleh. Tu. Sebelum tak boleh, selepas tak boleh. Tu yang ustaz saya panggil, apa saya sebut tadi? Huruf sombong. Dia tak nak share. Tapi dia duduk atas huruf selalunya. Dia tumpang. Dia tumpang ajalah. Gitu. Okey, so itu 3 pembahagian dia. Kemudian baru kita tengok berdasarkan sebutan iaitu yang disebut tadi kat sini penulisan dia. Kita tengok nombor 3 huruf hijaiyah terbahagi juga kepada 3 bahagian berdasarkan nama atau sebutannya. Ini yang kena alert betul-betul sebutan huruf dia. Ada 17 daripada 29 huruf yang mana 17 itu adalah terdiri daripada 3 huruf bila dibuka ejaannya. Terdiri daripada 3 huruf apabila dibuka ejaannya. Okay. Alright. Okay. Cuba tengok A, alif. Nampak tak huruf alif tu ada hamzah atas dia? Dia bersambung tak? Tak bersambung. Okay. Lam dengan fa, dia tidak ada ya. Dia kena sebut alif. Dia tak boleh alif. Kan? Sebab tu kita kena baca alif, lam, mim. Ada tak orang sebut alif, lam? Lam tu betul lah panjang tapi alif tidak dibaca panjang. Kalau kita ajar anak-anak kita mengaji kan, contoh. Jangan dibiasakan alif tu. Ni huruf apa? Alif. Jangan panjang-panjang. Sebab tak ada ya pun. Contoh. Kan? Alif. Gitu. Okay, kalau huruf jawi lain. Huruf hijaiyah lain. Okay, kemudian ba jangan cari sebab ba tu ejaannya ba alif. Okay, yang ni dia eja dengan 3 huruf dia sebut tadi apa? Yang dia eja dengan 3 huruf dan dia ada satu nama sahaja, tak ada nama lain. Okay, jim pastikan panjang sebutannya jim, jangan jim. Jim. Pastikan hujungnya mim. Pastikan anak-anak kita lah khususnya kan selalu sebut ja. Kan bila belajar Iqra ja. Tak salah pun tapi apabila dibariskan atas baru bunyinya ja. Tapi tidak ada baris bunyinya bukan ja. Okay. Dal panjang ada alif kat tengah dia. Zal begitu juga. Mana-mana yang ada alif wawiyah semua panjang. Sin bukannya sin ya mim Sin ya nun. Shin pun sama. Jangan satu sin dah betul satu lagi shim. Dia rapat bibir salah. Shin Kemudian sod bunyi qalqalah Suzy. Jangan sod. Kontot aja. Sod. Okey. Bod. Okey, ini kalau kita sebut huruf tunggal memang bunyinya dad alif dal. Jadi bunyikan qalqalah. Tapi kalau dia mati, dia dah tak dieja dengan keluarkan hurufnya. Jadi tak bolehlah baca fil ard. Tak bolehlah sebab itu bukan huruf yang dibuka ejaannya. Itu dah dimatikan. Jadi bunyinya lain. Dia ikut pada sifat. Bila huruf itu telah dibariskan atau ditandakan dengan baris-baris tertentu, maka dia perlu mengikut sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Okey, faham? Okey, kemudian ain ya nun Ain, kemudian ghain ni pun bukannya ghain. Orang baca ain lepas tu ghain.
Bodoh dulu kan. Kita pun sama. Saya pun gitu. Rupanya ejaannya sama macam ain. Ada ya, ada nun. Jadi kalau kita baca ainun ataupun ain, maka ghainun. Ghain. Yang tepatnya lah. Ain, ghain. Jangan baca ain, ghain. Ada lagi orang sebut arin. Salah. Sebutannya kena tahu ejaan dia. Ghain. Ghain. Sebab tu kadang-kadang kita baca ghairil maghdubi tu. Kita baca nipis. Ghairil kan. Bukan ghairil. Sebab ghain itu tebal. Ustazah, maknanya ghain tu bukan ghain lah, dia ghain. Salah sebutan dia. Bukan ghain. Ghain. Oh, ghain. Sebab Dia huruf daripada tebal. ain. Dia daripada ain lah, tapi tambah Bukan toncik kat tambah. dia. Tukar. Ghain. Tambah titik tu ditukar. Tapi ya nun sama fungsinya. Ain, ghain. Ghain. Ra. Bukannya re. Ain, ghain. Ghain. Bukan re. Bukan ghain. Okay. Banyak tengok rain ni. Itulah pening. Ghain. Asyik Okay. berlantun je Ustazah kata. Aduh, pening. Itulah. Jangan lantun. Aduh. Okay. Next. Qaf panjangkan juga sebab ada alif. Pastikan makhrajnya betul kat pangkal lidah yang belah belakang. Kaf nipis sikit sebab dia punya makhraj belah depan. Dia punya bunyi pun ada beza. Qaf, kaf. Kan? Tebal dan nipis. Lam, lam alif mim. Bukan lam saja. Sebab tu kalau kita baca alif lam mim, lam tu kena panjang sebab dia ada mat. Mim pun sama. Jangan baca pendek. Mim. Rapat bibir bukan mim ya nun. Mim. Kemudian nun. Bukan na. Bukan ma. Wow. Anda jangan nak laju je. Wow. 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 Itu lain. Ini wow. Dia kena lembut sebab dia huruf lin. Wow. Okay. Kemudian hamzah. Ejaan hamzah adalah ha simpul. Bukan ha. Bukan ha pedas. Kalau ha mim zai ta marbutah dia jadi huruf ha, maka dia jadi nama orang. Dia dah maksud lain dah hamzah tu. Kan? Ni hamzah huruf. Tapi nama orang Ustazah, ha ni ke ha yang tu? Ha. Kalau nama orang? Ya. Maknanya yang nama sahabat Rasulullah semua Hamzah. Ya. ha pedas. Betul. Oh. Yang ni tak pedas. Oh gitu. Ya. Kalau eja nama orang, ha yang tu lah. Jangan Betul. eja yang ni. Jangan, kan tak keluar maknanya. Oh, okey. Okey, boleh? Ingat tak apa makna hamzah? Dia ada dua lah tu. Satu hamzah, satu hamzah. Yang nama hamzah tu nama orang lah kan. Kalau hamzah tu apa nama? Huruf hijaiyah. Hamzah tu kan singa. Kan? Berani ataupun nama sahabat Nabi yang berani. Sifat dia seperti singa tu hamzah. Okay, jangan sebut pula huruf hamzah ni singa. Salah. Okey, itu dengan satu nama sahaja huruf yang 17 ni. Tak ada nama lain. Carilah tak jumpa. Okey, kemudian muka surat 18 ni 11 huruf yang ada dua nama. Sama ada kita guna, ini semua huruf-huruf tunggal lah tanpa baris. Sama ada hamzah ataupun tidak boleh disebut. Contoh macam ba alif. Kita sebut ba. Ataupun ba. Selalu kalau orang Indonesia ni dia akan baca dengan ada hamzah bunyi pada huruf tersebut. Ta jadi ta. Sa jadi sa. Kan ada hamzah. Tu maknanya dia ada dua nama. Bukan salah. Tak salah kalau dia menyebut ada bunyi a belakang tu. Yang jadi salah ketika dia menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. Bila contoh macam وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Dia dah bunyi gharqa tapi ada hamzah. Tu tertambah. Kan? Jadi bunyinya ni kat sini sama ada boleh dibunyikan dengan alif sahaja ataupun ada hamzah. Tapi pastikanlah sebutannya betul. Ba, ta, sa, ha, kha, ra, ta, dha, fa, ha, ya. Dua-dua tak salah. Dua-dua betul. Dan kategori yang ketiga, satu huruf sahaja yang ada tiga nama. Tapi ini pun jarang-jarang diguna pakai kesemuanya. Kebanyakannya digunakan dengan satu sahaja iaitu zai. Zai alif ya, zai, zayun, zai. Okay, ataupun za ataupun za. Tiga-tiga ni betul. Jadi kalau kata kita nak menyemak balik sebutan huruf
hijaiyah kan, macam mana sebutan yang tepat, tengok pada ejaan hurufnya. Khusus yang nombor 1 hingga 17 ni lah yang bahagian pertama ni. Yang banyak kesilapan kan. Selalu kita dengar ja, sa, huruf kaf jadi ka kan. Mim jadi ma, nun jadi na. Yang tu kena hati-hati. Dia tak semua huruf tu kita sebut dengan baris. Ada beberapa yang kita nak kena tengok. Okey. Jelas untuk bahagian huruf hijaiyah ada soalan? Barulah masuk yang ke-7. Ustazah ni melompat pula dia. Okey. Habis. Okay. Okay, tak ada soalan Ya. Okay. Akhir. Okay, baik. Kita teruskan dengan pelajaran yang ke-7 iaitu baris dan titik. Kita dah kenal huruf yang tanpa baris, tanpa titik. Barulah kita masuk pengenalan bahagian baris dan titik. Okey. Nombor 1. Baris ataupun harakah. Harakah tu baris ni dalam bahasa Arab atau istilah tajwidnya. Yang terdapat pada huruf hijaiyah ada 3 sahaja yang paling basic lah. Iaitu disebut sebagai fathah, kasrah dan dhammah. Nah, semua nak kena tahulah ni. Fathah maksudnya baris atas, kasrah maksudnya baris bawah, dhammah maksudnya baris hadapan. Yang mana fathah ni sebenarnya maksud dia tu sebenarnya buka. Dia ambil daripada perkataan fathah. Dia buka. Jadi bukaannya tu bila kita sebut hasada, dia buka. Kan? Ditulis kat situ fathah dia ambil daripada alif kecil yang melintang. Asalnya alif. Huruf alif yang berada di atas huruf lain. Dan diletakkan atas huruf tu dengan keadaan melintang. Tapi bila ditulis kan kita ni ada ulama-ulama yang bahagian tulisan kan yang mencantikkan lagi tulisan. Jadi kat situ dia ubah. Dia sengitkan sikit untuk baris fathah. Hasada contoh dia bagi kat situ kan. Mana'a contohnya. Itu adalah daripada huruf alif kecil yang melintang. Yang mana fathah itu maksudnya buka tadi. Iaitu ketika kita melafazkan baris fathah maka ni hendaklah kita buka mulut. Jadinya dia ada dua keadaan lah sebenarnya alif ni. Dia ada bukaan sederhana dan bukaan yang bersangatan ataupun luas. Jadi yang bukaan sederhana dengan bukaan yang bersangatan ni dia sebenarnya bergantung pada huruf sebelum alif. Sebab apa? Sebab sebelum alif tu ada huruf tebal, ada huruf yang nipis. Contoh macam huruf nipis, hafizuna. Kita buka juga ha. Cuba perhatikan yang baris atas ni. Hafizuna ha. Kalau kha, khashi'una. Dibuka sederhana ha, kha, bersangatan. Itu beza dia. Cara bukaan dia. Yang penting fathah itu maksudnya buka. Itu asal dia. Bayangkan dulu masa mula-mula dapat Quran tu kan, Quran diturunkan dengan tulisannya yang kita tak tahu, wallahualam macam-macam bentuk, dengan baris tak ada, tapi sahabat-sahabat Rasulullah boleh baca kan. Cuma sampai sekarang ni makin lama makin cantik. Tapi dia tak ubah sedikit pun tulisan tu, cuma berwarna, ada waqaf ibtidak, memudahkan lagi kita. Ni sebenarnya lebih kurang orang kata mengkaji macam mana datangnya baris, macam mana datangnya tanda-tanda tu. Okey, kemudian contoh lagi dia bagi huruf yang menerima baris fathah dinamakan huruf maftuhah. Dia ada mim tu kan, ma tu menunjukkan makan ataupun tempat. Maknanya dia meletakkan baris itu pada huruf tersebut. Asalnya fathah tadi, tapi maftuhah maksudnya dia kata kat situ huruf yang telah menerima baris tu. Okey. Jadi kalau kata nun tu diletak baris atas maka namanya nun maftuhah ataupun nun berbaris fathah. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasrah, iaitu baris bawah. Yang mana dia kata kasrah diambil daripada huruf ya yang terbalik ke belakang. Kepalanya dibuang, yang belah bawah aja, perut dia saja kan. Serta dibuang kepalanya dan diletakkan di bawah huruf. Kenapa dia kata diambil daripada ya yang terbalik ke belakang? Okey, contoh dia begini. Boleh dapat bayangan tak? Ya kan yang betul begini kan? Betul? Okey, sekarang kita terbalikkan dia dulu. Tak tahulah macam mana cantiknya ya terbalik. Dah rupa itik.
Okey, contoh. Lepas tu dia kata serta dibuang kepala. Ni dah diterbalikkan. Dibuang kepala mana? Zrab. Dia buang. Alamak. Sekejap. Andu balik. Okey, kita buang yang ni. Dia buang sini. Apa jadi? Tinggal bawah saja. Maknanya yang dibuang tadi atas ke bawah? Atas. Jadi baris tadi tu diletakkan di bawah kalimah. Di bawah perkataan. Sebab yang dibuang tu atas. Nah tu dia punya yang diceritakan lah. Asal baris bawah tu. Ataupun makna lain sebenarnya kasrah itu dia memberi maksud pecahan. Atau pecah. Pecah. Sebab ketika kita melafazkan baris bawah ataupun baris kasrah ni, makanya hendaklah kita memecahkan pertemuan dua bibir. Faham maksud memecahkan pertemuan dua bibir? Iaitu dengan menjatuhkan ataupun membuka bahagian bibir itu ke bawah. Fathah tadi buka juga. Tapi kasrah ini dia memecahkan pertemuan dua bibir. Faham tak? Contoh. I. Dia ke bawah ni. I. Dia lebih daripada fathah. Contoh fathah tadi bukaan dia. Tapi baris bawah I. Dia lebih. Itu yang dia memberi maksud pecah. Okay, jadi kat situ dia bagi contoh dini. Dia tak boleh sekadar buka macam fathah tapi baca baris bawah. Jadi apa? Dini. Macam nak tak nak je baca. Allazi. Okay, macam nak tak nak. Allazi. Dia kena buka betul-betul. Pecahkan pertemuan bibir atas dan bawah. Itu maksud dia. Boleh tak? Okay. Kemudian sama juga seperti maftuhah tadi. Huruf yang menerima baris kasrah dinamakan huruf maksurah. Tambah mim tu. Maknanya apa? Diletakkan baris itu pada huruf tersebut. Contoh kalau nun maksurah. Kalau fathah tadi nun maftuhah. Ya kak? Tu patut kalau alif maksurah tu yang alif macam ya yang tak ada titik tu kan. So itu nama dia alif maksurah sebab dia yang ya yang tak ada titik tu lah. Betul. Alif maksurah. Dia tak sebut ya maksurah. Sama macam ta, macam maftuha tadi, ta maftuha ialah ta terbuka kan. Kalau ta marbuta tu ta yang tertutup bulat tu. Sama? Okey. Boleh. Okey, itu baris bawah. Kita pindah pada yang ketiga iaitu dhammah, iaitu baris hadapan. Yang mana dhammah ni diambil daripada huruf waw kecil. Dia kata dan diletakkan di atas huruf. Jadi kalau huruf yang dah ada sedia kat situ ra sin lam tu, lepas tu letak huruf waw dengan huruf yang besar juga. Jadi mana satu baris, mana satu huruf. Kan? Jadi macam kelam kabut bunyi dia punya susunan nampak tu pun tak kemas. Jadi dia letak tu jadi kecil sebagai baris, sebagai ganti. Dan makna lain bagi dhammah itu adalah muncung. Dhammah ni maksudnya muncung. Maknanya ketika kita melafazkan baris dhammah, okay, maka hendaklah kita muncungkan dua bibir dengan muncung yang sempurna. Maksudnya apa muncung yang sempurna tu? Janganlah kita baca rusulu tapi kita baca rusulu. Macam nak tak nak je mengaji rusulu. Kalau tak tengok memang kita rasa macam bunyi baris depan tapi tak berapa nak bunyi lah depan dia. Tahu tak? Faham tak? Macam malas kan? Rusulu kan? Rusulu. Moncong betul-betul. Gitu. Okey? Tu. Itu masuk baris depan. Gelak korang. Kakak lah macam tu. Betul. Kalau kita kata apa? Macam ni lah. Cakap macam tu macam ni. Macam Allahu Akbar. Tapi walaupun tak tengok bunyinya kalau baris depan tapi tak sempurna baris depan tu bunyinya lain. Okay, salah. Lain kan? Okey, jangan nangis di. Okey, next apa lagi? Okey, sama juga seperti mana maftuhah, maksurah, maka kalau dhammah madmumah. Iaitu yang disebut huruf yang menerima baris dhammah dinamakan huruf madmumah. Seperti dikatakan nun madmumah, iaitu nun yang diletakkan baris hadapan. Ataupun kalau ta letak baris depan maka disebut sebagai ta madmumah. Begitulah. Ditambah mim tu untuk diletakkan pada huruf tersebut baris tu. Okey, kemudian nombor 2, sukun, iaitu tanda mati yang tidak menerima baris. Yang tanda mati itu bukan baris tapi itu tanda. Tanda mati, tanda panjang itu bukan baris, itu tanda. Sukun diambil daripada kepala
kepala kha yang dibuang titiknya dan diletakkan di atas huruf. Boleh nampak tak yang disebut sebagai kepala kha ni? Contoh kha macam ni kan. Lepas tu dia buang yang ni. Dia buang titiknya dan diletak atas huruf. Dia buang ni. Tapi yang bawah ni dia tak sebut. Dia buang ni. Jadi dia tinggal ni je lah. Dia tinggal macam ni. Kalau perasan sukun tu dia bukan bulat macam ni. Dia bukan bulat. Tapi dia ada macam tajam sikit macam tu. Itu adalah dia ambil daripada kepala. Kepala huruf kha. Tapi disebut kat situ secara ringkas lah. Dia ambil daripada kepala huruf kha. Tapi sebenarnya dia ambil daripada 3 huruf yang sama bentuknya iaitu jim, ha, kha sebenarnya. Ada maksud dia. Kenapa dia ambil daripada kepala jim, ha, kha. Tapi yang sebenarnya saya terlupa. Cumanya yang saya ingat jim itu ha, okey. Ha saya ingat. Ha sebab dia ambil daripada perkataan istirahah. Bila kita mati ni kita berehat. Betul tak? Okey, mati itu rehat. Kemudian itu ambil daripada istirahah iaitu ha. Kalau kha disebut khafif. Kha tu disebut khafif sebab khafif tu maksudnya ringan. Bila kita matikan sesuatu huruf bermakna sebutan tu jadi ringan. Tu kha. Jim saya lupa. Jim mati putus. Satu lagi mematikan huruf itu maksudnya putus. Putus tu dalam istilah tajwidnya dalam bahasa Arab jazam ataupun jazmun. Jazam. Jadi kalau kalimah jazam itu dia ada huruf jim. Bermakna ini daripada perselisihan pendapat ulama. Dia tak bergaduh tapi dia berselisih pendapat. Ulama ni kata begini, ulama ni kata begini. Tapi yang terpilih di sisi kebanyakan ulama bahawanya sukun tadi atau tanda mati tadi dia ambil daripada 3 huruf ni. Okey, saya ulang lagi sekali. Ambil daripada ha iaitu istirahah. Ada huruf ha kan, istirahah. Berehat. Kemudian dia ambil daripada huruf kha tadi apa dia? Khafif iaitu ringan. Kemudian jim tu jazam atau jazmun. Jazmun tu putus. Jadi 3 faktor tadi. Putus, ringan dan berehat. Jadi dia ambil daripada 3 ni yang memberi maksud yang seakan-akan. Bila mati sahaja putuslah sebutan huruf. Bila mati sahaja maknanya kita berehat daripada menyebut huruf. Bila mati sahaja bermakna kita menyebut huruf tu lebih ringan. Dah tak ada, ringan jadinya. Jadi dia berkait dengan huruf yang 3 ni, maka jadilah huruf itu mati. Tu. Okay, itu pendapat ulama kan. Okey, saya teruskan. Jelas tak yang tu? Itu asal dia, asal tanda mati. Okey, seterusnya huruf yang tidak menerima baris diletakkan tanda sukun iaitu tanda mati di atasnya dan dinamakan huruf sakinah. Dua-dua boleh. Sakinah tu maksudnya tenang. Kan? Mati ni kan tenang kan? Seperti dikatakan nun sakinah, iaitu nun yang tidak berbaris. Sebab tu dia tak boleh letak mim dekat sakinah. Sebab dia tak boleh nak letak kan. Dia mati. Walaupun dia letak atas huruf tapi dia tidak disebut. Faham tak? Seperti mana macam fathah, kasrah, dhammah tadi. Fathah jadi maftuhah. Kasrah jadi maksurah. Dhammah jadi madmumah. Sakinah. Macam mana nak sebut? Maskunah. Tak boleh. Sebab dia letak saja atas huruf tapi dia dimatikan bunyinya. Tak ada bunyi. Disebabkan itu tadi 3 huruf tadi berkait dengan dia. Okey, jelas? Okey, kemudian kita masuk sikit lagi huruf hijaiyah yang menerima baris 2 iaitu disebut tanwin. Ini pun nak kena biasakan juga menyebut fathatan, kasratan, dhammatan. Tadi yang sebut fathatani, kasratani, dhammatani, ada ya kat belakang tu. Bunyi bukan ya di baris bawah, boleh ke tak? Sama je bunyinya, cuma dibariskan ataupun dimatikan. Makna sama macam ni fathatan ataupun fathatani rahiman. Ni baris 2 di atas. Kalau kasratan baris 2 di bawah, azimin. Dhammatan iaitu rahimun. Contohnya baris 2 di hadapan. Ini biasa jumpa tapi macam mana pun untuk fathah, kasrah, dhammah yang 2 baris ni bila dia mati hanya kasratan dengan dhammatan saja yang dimatikan. Tapi bila jumpa fathatan, dia tidak jadi rahim. Dia bunyikan dengan 1 baris fathah iaitu rahim. Okey, kemudian
Sikit lagi kita ambil. Titik yang masuk pada huruf hijaiyah bagi membezakan antara huruf-huruf yang sama bentuk seperti sad dengan dad dinamakan nuqat i'jam. Nuqat ni maksudnya titik. Titik. Nuqat, noktah. Noktah tu kan titik kan. I'jam tu apa? Titik apa yang menerima huruf yang menerima titik tu. Nuqat i'jam. Huruf yang menerima titik. Sebab kalau kita tengok setiap huruf daripada alif sampai ya, kebanyakannya huruf tu berpasang-pasangan. Ada juga yang bukan berpasangan. Bertiga-tigaan. Kan? Kalau tiga pun dia ada bentuk. Contoh, jim, ha, kho. Kan titiknya satu titik toncit atas. Satu titik tengah kan Cik Peramli pula. Cik Peramli lah malam tadi. Dia pakai toncit. Itulah. Itu tiga. Kalau berpasangan, sad dengan dot tadi. Apa lagi berpasangan? Ain, Ta rin, dengan ain, ta, ghain, ain, ghain, dot, sin dengan sad. shin, Sad, ta dengan dha. Sangat banyak. Sebab tu dicipta nuqat i'jam. Ataupun titik pada huruf-huruf hijaiyah. Kemudian titik tu pula, kita tengok nombor 5. Huruf hijaiyah yang menerima nuqat i'jam ataupun menerima titik dinamakan sebagai huruf mu'jamah. Huruf yang ada titik tak payah hafal. Kalau hafal kan kita dah tahu dah pun huruf apa yang ada titik, huruf apa tak ada titik kan. Itu disebut huruf mu'jamah. Ada 15 Jadi selain daripada huruf mu'jamah itu disebut yang tak ada titik itu adalah huruf muhmalah. Ini nombor 6 di muka surat 22. Huruf hijaiyah yang tidak menerima nuqat i'jam ataupun tidak menerima titik dinamakan sebagai huruf muhmalah. Nombor 5 dengan nombor 6. Cuma kita nak tahu sahaja kan. Apa sebab dia? Apa hikmah dia meletakkan nuqat? Kerana membezakan setiap huruf tadi. Bayangkan kalau huruf tu semua sama, titik tak ada. Haja terabalah kita nak mengajinya. Ta tetap jadi za, tetap jadi ta. Macam mana? Kan? Sedangkan maknanya berlainan. Wallahu a'lam. Itu sedikit sebanyaklah. Dia ini kalau belajar tajuk ni dia akan masukkan ulum Quran sikit-sikit je. Kalau kita nak belajar lagi lebih dalam berkenaan dengan ulum Quran dengan dia punya sejarah pembukuan Quran, kita kena belajar ulum Quran pula. Wallahu a'lam. Tapi seronok belajar ulum Quran ni, kita mengkaji. Okey, ada soalan? Terror Suzy. Ngeleng saja dengan fahamlah, betul lah tu. Alhamdulillah Allah memberikan kefahaman. Amin. Amin. Kan? Okey, so kalau tak ada kita berhenti dulu di muka surat yang ke-22 tadi. InsyaAllah nanti kita sambung pada pelajaran ke-8 Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sadaqallahul azim. Sama. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum.